Okey, sekarang kita pergi kepada subtopik yang kedua, 9.2 Extremum Problem. Okey, so dekat sini ada beberapa perkataan penting yang kita kena kenal pasti. Okey, iaitu yang pertama, stationary points. Kadang-kadang ada satu titik, kadang-kadang lebih daripada satu titik. Okey, bergantung kepada fungsi yang kita dapat. Okey, apabila kita dapat stationary point, kita sebenarnya boleh menentukan jenisnya. Okey, jenisnya dengan menggunakan ujian terbitan yang pertama. Okey, iaitu kita membuat kajian dari aspek mengkaji nilai dy/dx-nya, iaitu tentang kecerunan titiknya sebelum, semasa dan selepas. Okey, perkara yang ketiga, kita juga boleh tahu jenis sama ada local maximum ataupun local minimum. Okey, dengan menggunakan second derivative test. Okey, untuk yang kes kedua ni kita menggunakan d2y dx2. Kita mengkaji tentang concavity. Okey, concavity sama ada dia concave up ataupun concave down. Okey, iaitu dalam tajuk, dalam subtopik 9.2. Okey, kita pergi detail sikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan stationary points. Okey, so yang pertama kata kuncinya ialah kita boleh dapatkan di mana stationary point, iaitu apabila kita cari dy dx sama dengan kosong. Dekat sinilah adanya stationary point. Untuk kes sekarang, Madam labelkan dia berada di kedudukan yang berwarna biru ni. Okey. Kerana pada tempat yang berwarna biru tu, kecerunannya bersamaan dengan kosong. Okey, itu stationary point. Jadi, apabila ada stationary point ni, okey, maksudnya kalau kita kaji, okey, Madam kaji dari segi apa kita panggil, sekejap Madam cuba duplicate sekejap yang ini. Okey. So, kalau Madam kaji dari segi kecerunan, okey, dari segi kecerunan, okey, pada titik biru yang pertama ni, okey, biru yang pertama, sebelumnya, okey, Madam cuba ambil pen warna lain lah ya. Warna hijau lah. So, kita boleh tengok sebelum titik ini, kecerunannya kat sini ialah macam tu. Kecerunan positif. Manakala apabila selepas daripada titik, kita tengok kecerunannya adalah negatif. So, dari segi kecerunan sebelum dan selepas, kita akan dapati titik di sini ni, sebelum titik itu kecerunannya adalah positif, selepasnya kecerunan adalah negatif, maka dia akan menghasilkan titik jenis local maximum point. Manakala kalau Madam ambil warna okey. Manakala untuk yang seterusnya, kalau Madam tengok di sini, okey, titik ini kecerunan sebelumnya
ialah negatif. Kecerunan selepasnya kita tengok positif. Okey. Sebelum negatif, selepas positif, dia akan menghasilkan satu titik di sini yang kita namakan sebagai local minimum. Itu yang kita maksudkan tadi. Kita boleh tahu jenis dengan mengkaji tentang first derivative test. Okey. Mida tunjuk pula macam mana stationary point ni kita boleh tentukan jenisnya menggunakan ujian terbitan yang kedua. Okey. Kalau awak tengok curve yang ini, madam guna warna kuning ni. Okey. So, kalau madam lukis semula lengkung ni. Okey. Kita dapati lengkung ini, dia melengkung begitu seperti kita masam. Okey. Bibir yang masam. Okey. So, yang ini kita tengok dia nilai di situ kita panggil D2Y dx2. Masam ni dia kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan local maximum point. Manakala untuk yang ini dia nampak macam senyum di sini. Bermaksud D2Y dx2 bila dia senyum tu maksudnya besar dari 0, maka ia akan menghasilkan titik local minimum. Itu yang madam katakan kita boleh kenal pasti jenis titik sama ada local minimum atau local maximum dengan menggunakan ujian terbitan kedua, second derivative test. Okey. Ataupun kalau secara ringkasnya madam boleh simpulkan begini. Okey. Yang pertama, apabila pelajar, kita mula dekat sini kita mula dekat sini. Start. Okey. Sekejap madam padam yang ini. Okey. Apabila pelajar dapat satu persamaan di sini, okey, tugas seterusnya ialah pelajar kena membuat proses pembezaan. Pembezaan tu kita samakan dengan 0 sebab kita nak cari stationary point kalau dia 1 atau kalau lebih daripada 1 stationary points. Okey, apabila kita nak mengkaji jenis atau sifat bagi titik stationary point tu, kita tahu untuk silibus di matrikulasi awak akan dapat sama ada maksimum ataupun minimum. Okey. So, di matrikulasi, kita ada 2 kaedah. Yang pertama, kita akan guna first derivative test. Iaitu kita mengkaji tentang kecerunan sebelum titik, semasa titik dan selepas titik. Kita mengkaji tentang kecerunan. Kalau nilai kecerunan yang ini positif, kalau kecerunan ini positif, di sini 0, di sini negatif, ia menunjukkan bahawa kecerunan positif, kecerunan kosong,
keturunan negatif, maka titik yang dihasilkan di sini kita kenali sebagai titik local maksimum. Begitulah sebaliknya. Okey, dan kaedah yang kedua ialah dengan menggunakan second derivative test, kita mengkaji tentang second order sama ada besar pada kosong, simbolnya senyum, maka titiknya minimum. Ataupun second derivative test kurang daripada kosong, cara nak ingat, kita ingat dia sedih, maka titik yang dihasilkan ialah titik maksimum. Ayat ini adalah ringkasan untuk tajuk 9.2. Bermula dari start sehingga ujian. Cuma sama ada dia keluar soalan dia nakkan first atau second. Dia takkan tanya dua-dua. Kalau soalan tidak menetapkan mana-mana kaedah, Madam cadangkan awak gunakan second derivative test kerana dia lebih ringkas. Okey, itu perkenalan subtopik 9.2.